Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan dan sidang penonton yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kehadrat ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama pada hari ini dalam berkongsi ilmu dan juga menimba ilmu. Ya, yang mana pada bulan ini kita berada di bulan Ramadan. Pejam celik sampai dah Ramadan untuk tahun 2021 ini. Walaupun kita diuji dengan pandemik COVID-19, alhamdulillah Allah izinkan kita berada di dalam Ramadan ini, di mana Allah berikan kita kekuatan, Allah berikan kita kesempatan untuk kita sama-sama menghadapi, mengharungi dan melakukan pelbagai ibadah dalam bulan Ramadan ini. Hebat dan indahnya bulan Ramadan ini sehinggakan kita diberi peluang untuk menambah tabungan saham akhirat kita secara individu, bukan secara berkumpulan, secara individu. Kerana dalam setahun, satu-satunya bulan yang mana boleh dikatakan semua manusia akan all out, dia habis, dia bantai semua sekali. Sebab apa? Bulan Ramadan ini adalah satu-satunya bulan yang mana banyak sekali ibadah yang boleh kita lakukan dalamnya. Okay. Ada beberapa ibadah yang sering dilakukan oleh manusia dan saya akan kongsikan kepada penonton sekalian. Jadi, apa yang indah sangat pada Ramadan ini? Jom saya ceritakan sedikit perkongsian pada hari ini, iaitu yang pertama, Ramadan bukan bulan untuk berlapar dan dahaga. Okey, bila masuk je Ramadan, ada sekumpulan manusia dia akan rasa lemah sangat-sangat untuk menghadapi Ramadan. Sebab apa? Bagi dia terlalu berat untuk dia berlapar dan dahaga selama sebulan. Sebulan tambahlah lagi 6 hari dalam bulan Syawal. Sebulan 6 hari. Tapi kelompok ini dia rasa sangat terbeban dengan ibadah ini. Tapi bila saat nak sambut Aidilfitri, dialah paling semangat sekali nak menyambut. Okey. Lihat pada hikmahnya tuan-tuan. Jangan kita tengok pada satu sudut, iaitu kita kena lapar dan dahaga. Kita kena tengok satu lagi sudut. Satu sudut yang dinamakan hikmah terhadap lapar dan dahaga yang kita hadapi sekarang ini, iaitu kita ni sedang beribadah. Kita ni sedang berperang dengan nafsu sendiri. Bulan Ramadan, syaitan tak ada. Tapi kena ingat, nafsu kita ada dalam badan kita sendiri ni. Jadi nak tak nak, kita akan berperang dengan nafsu kita sendiri. Kalau tuan-tuan ingatlah ya, macam mana cerita penciptaan nafsu. Di mana Allah panggil dia ke depan, dia tak nak ke depan. Allah suruh dia ke belakang, dia tak nak ke belakang. Allah tanya dia, siapa engkau, siapa aku? Dia jawab, aku adalah aku, engkau adalah engkau. Bila dah diseksa dengan lapar dan dahaga, barulah nafsu mengaku, aku adalah hamba dan engkau adalah Tuhan aku. Jadi dalam plot penceritaan tentang nafsu ini ya, kita dapat satu informasi, iaitu nafsu ini nak kawal dia senang je, dengan cara berlapar dan dahaga. InsyaAllah dia akan lemah. Jadi masa itulah kita dapat mengawal nafsu diri kita sendiri. Orang kata kita ni berpuasa setakat lapar dan dahaga. Tidak. Sebenarnya kita sedang berperang dengan diri kita sendiri, di mana kita nak menguasai nafsu. Selama 11 bulan, nafsu menguasai diri kita. Ramadan inilah satu-satunya bulan yang mana kita sendiri akan menguasai nafsu kita. Tetapi berapa ramai di kalangan kita yang berjaya menguasai nafsu pada diri sendiri.
tepuk dada, tanyalah iman masing-masing. Jadi dengan lapar dan dahaga ini, kita memang secara automatik kita akan dapat kawal nafsu yang ada pada diri kita. Okey, saya teruskan pula kepada yang kedua, iaitu Ramadan merupakan bulan yang terbaik untuk bersedekah. Bukan maksud saya bulan-bulan lain tak baik untuk bersedekah, tapi lebih baik pada masa Ramadan. Daripada Anas radhiyallahu an, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, apakah sedekah yang paling utama? Baginda pun menjawab, sedekah yang paling utama adalah sedekah di bulan Ramadan. Hadis riwayat Baihaqi. Jadinya, kalau bulan biasa Rasulullah tu suka bersedekah, tapi masuk je Ramadan, Rasulullah akan banyakkan lagi bersedekah. Mungkin kita tak mampu tuan-tuan dan puan-puan nak bersedekah banyak-banyak. Dapat bagi sikit, tapi tetap terus beristiqamah dalam bersedekah pun dah menjadikan kita seorang yang dermawan. Tapi yalah, janganlah asyik RM1 je, asyik 50 sen je. Up lah sikit dalam Ramadan ni, bukan untuk orang lain ya. Kita bersedekah ni bukan untuk orang lain, tetapi untuk diri kita sendiri. Buat masa ni lah ya, belum pernah saya dengar disebabkan sedekah kita jatuh miskin. Tidak. Kebanyakan sahabat-sahabat saya yang saya kenal, mereka kata dengan bersedekahlah rezeki mereka semakin lama semakin banyak. Sebab diorang pun tak tahu mana datang rezeki ni. Tapi yang pasti mereka teruskan dalam bersedekah. Itu adalah kunci untuk kita berasa senang di dalam dunia ini. Dan juga untuk saham akhirat kita. Okey. Jadi kita pergi yang ketiga pula. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang menyatukan. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mafhumnya seseorang yang berpuasa akan bahagia kerana dua hal. Ketika dia berbuka puasa dan bahagia ketika bertemu dengan Tuhannya. Hadis riwayat Ahmad, Muslim dan Nasai. Kenyataan Nabi ini menegaskan bahawa puasa memiliki dua kebahagiaan sekaligus. Satu, kebahagiaan bersifat jasmaniah. Jasmin pula, jasmin bunga. Dia jasmaniah. Iaitu hilang rasa lapar dan dahaga saat berbuka puasa. Memang tak dinafikan dalam bulan Ramadan, waktu yang paling menggembirakan seseorang adalah sewaktu berbuka, di mana dia dapat hilangkan rasa lapar dan dahaganya. Dan kebahagiaan yang bersifat kerohanian berupa ketenteraman dan rasa bahagia pada suatu saat kelak dapat bertemu dengan Allah di akhirat. Okey. Jadi puasa ni dapat dua benda. Satu untuk kita punya kehidupan sekarang, dan satu lagi untuk kehidupan kita di akhirat kelak, di mana kita dapat hilangkan lapar dan dahaga, dan yang kedua kita dapat bertemu dengan Allah di akhirat kelak. Bulan puasa ni kita dapat berkumpul dengan ahli keluarga. Disebabkan kita nak berbuka, masa itulah yang mana ramai anak ramai cucu. Alhamdulillah, saya suka sangat bila tengok satu rumah tu kan, satu rumah tu ramai bila masa malam raya ke ataupun masa hari pertama puasa, ramai-ramailah berlonggok dalam rumah tu. Masa itulah kita nak mengeratkan silaturahim dalam keluarga kita. Mungkin ada yang selama ni duduk jauh, tak kenal. Ada anak buah yang baru lahir pun tak pernah jumpa. Masa inilah kita dapat bertemu dengan mereka. Dan juga masa inilah mak bapak, ya Allah, ya Tuhanku, mereka ni antara golongan yang paling ceria bila anak-anak dan juga cucu-cucu dia datang kat rumah. Buat masa inilah tak pernah saya dengar mak bapak rasa terbeban bila anak-anak cucu-cucu balik. Tak pernah. Mereka lagi suka, malah mereka menunggu kepulangan anak-anak mereka. Jadi disebabkan kita nak berbuka puasa, okey,
anak-anak datang berkumpul. Jadi dalam masa yang sama kita dapat memeriahkan rumah tu. Rumah tu dah lama senyap, dah lama sepi. Tiba-tiba masa bulan Ramadan, meriah. Mana taknya, contohlah anak ada 10 orang. Mungkin 10-10 tak dapat datang. Jadi selang-seli, seorang-seorang datang. Jadi masa tu nampaklah kemeriahan rumah itu. Dan secara tak langsung, kita dapat rasa bahagia yang ketiga. Tadi ada dua. Yang ini yang ketiga, iaitu berkumpul bersama ahli keluarga. Bukan senang ya tuan-tuan, nak kumpul adik-beradik ni memang susah. Saya ni saya adik-beradik ada 9 orang. Kalau buat apa-apa majlis tu belum tentu 99 akan dapat berkumpul. Tetapi berdasarkan kenangan lalu, masa kedua ibu bapa saya masih hidup lagi, adik-beradik dapat kumpul, ya Allah, meriah dia macam dah raya. Walhal baru satu Ramadan. Dia punya meriah tu macam satu Syawal, saya rasa. Okey, jadi saya teruskan pula ke poin saya yang keempat, iaitu Ramadan adalah bulan Al-Quran. Okey, bila kita duduk balik, kita tarik balik situasi adik-beradik berkumpul dalam rumah untuk berbuka. Lepas kita dah berbuka, dah selesai semua, kita akan solat maghrib. Kalau dapat tu solatlah berjemaah. Masa ni lah kita nak pupuk dalam diri anak-anak kita, solat berjemaah. Okey, yang ayahnya tu jadi imam. Mungkin ayah tak confident sebab anaknya tahfiz, suruh anaknya jadi imam. Tak ada masalah benda tu. Jadi secara tak langsung kita didik anak-anak kita untuk solat berjemaah. Lepas maghrib tu selesai berjemaah, okey, kita kumpul kejap. Sementara nak tunggu masuk isyak tu, bolehlah kita buat tadarus. Tadarus bersama ahli keluarga. Best tuan-tuan dan puan-puan. Masa itulah yang bapaknya dapat tahu anak dia yang mana yang lancar bacaan Al-Quran, yang mana yang kurang lancar dalam bacaan Al-Quran. Jadi masa bulan Ramadan ni, bapaknya dapatlah kesan mana satu anak dia yang okey, yang tak okey dalam baca Al-Quran. Lepas Ramadan, hantar ataupun ajar, fokuskan kepada anak yang tak berapa lancar bacaannya tu, pergilah belajar kelas-kelas mana, kelas-kelas Al-Quran. Mudah-mudahan Ramadan tahun depan dia dah lancar. Jadi secara tak langsung kita dapat menanamkan ilmu Al-Quran dalam dada anak-anak kita. Okey, masa inilah kita mengeratkan silaturahim, terutama sekali semasa kita membaca Al-Quran. Yang seorang baca, bapak semak. Bapak baca, anak-anak semak. Jangan malu. Yang bapak pula janganlah rasa aku bapak, engkau tak boleh tegur aku. Jangan macam gitu. Sebab konsep tadarus ini, seorang baca, orang lain semak. Jadi mungkin ada bacaan kita ada yang kurang, dia punya mungkin ada longgar-longgar sikitlah sebutan kita tu. Mungkin anak-anak kita lagi pakar dalam sebutan tu, dan mereka boleh tegur kita. Secara automatiknya kita dapatlah ilmu Al-Quran ni tuan-tuan dan puan-puan ya. Saya nak pesan, ilmu Al-Quran ni kita jangan malu-malu, kita jangan segan-segan, dan kita jangan kedekut. Contoh, saya tahu tapi orang ni tak tahu. Saya saja je tak nak bagi tahu dia, biar dia baca salah. Tak boleh. Salah gitu. Sebab Al-Quran ni kita kena ajar orang itu secara terus-menerus. Orang kata kalau saya ada 10 ilmu tentang Al-Quran, 10 ilmu itu saya kena ajar kepada orang lain. Supaya sama-sama mendapat pahala masing-masing, dan sama-sama dapatlah meneruskan ilmu tentang Al-Quran itu kepada generasi ke generasi yang lain. Okey. Satu lagi, bila kita duduk bertadarus adik-beradik, anak beranak ya, itu lagi bagus. Sebab apa? Anak-anak kita sekarang ni, minta maaf cakaplah, sekarang ni zaman tengok handphone. Tengok handphone lagi lama daripada tengok Al-Quran. Minta maaf sangat-sangat saya cakap ni. Tapi ini adalah hakikat. Jadi, apa salahnya? Cakap dengan anak-anak. Kita sebagai bapa,
cakap dengan anak-anak, bulan Ramadan ni kurangkan tengok telefon bimbit. Ha, kecuali kalau ada kerja lah. Ada kerja tak ada masalah. Ini yang tengok tak apa-apa benda yang ngarut tu dekat handphone, tu janganlah. Cakap ajar anak-anak fokus kepada Al-Quran dalam bulan Ramadan ni lagi bagus. Tapi yang mak bapak janganlah suruh anak, tapi mak bapaknya buat. Sama-sama kita buat. Tak apalah, pada saya berkorban kejap. Kita tinggalkan telefon bimbit kita ni sementara. Bukanlah saya suruh buang selama-lamanya. Untuk sementara waktu, kita tengok Al-Quran. Sebab apa? Cuba tanya pada diri sendiri dan cuba tanya pada anak-anak. Bila kali terakhir kita buka Al-Quran? Bukan buka saja, buka dan baca Al-Quran. Bila kali terakhir? Cuba kita muhasabah diri kita dalam bulan Ramadan ini. Ini bulan-bulan Al-Quran, tuan-tuan. Bulan di mana Al-Quran diturunkan di langit bumi dan diturunkan kepada Rasulullah secara berperingkat-berperingkat. Jadi kita kena fokuskan pada Al-Quran dalam bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan ya tuan-tuan. Mungkin kita tak dapat hari ini, kita mulalah esok. Kita mula esok. Mudah-mudahan kita dapat beristiqamah dalam membaca Al-Quran ini sehingga kita berada di luar bulan Ramadan pun kita dapat teruskan dengan bacaan Al-Quran kita. Sebab apa? Al-Quran inilah salah satu mukjizat dan juga Al-Quran lah yang akan membantu kita di akhirat kelak. Okey. Jadi saya teruskan kepada poin saya yang kelima, iaitu dalam bulan Ramadan ini solat sunat tarawih berjemaah. Kita tengok bulan lain tak ada benda ni. Janganlah kata masa Muharram saya nak solat tarawih lah bulan Muharram ni. Jangan buat pasal. Tak ada pun solat tarawih dalam bulan lain. Hanya bulan Ramadan saja. Sebab itu indahnya Ramadan ini. Ramadan saja yang ada solat tarawih berjemaah. Nak buat seorang-seorang pun boleh. Tapi lagi cantik kalau kita berjemaah. Okay. Sebab ibadah ini, solat sunat ini, kita cuma jumpa setahun, sebulan je. Bukan setahun sekali, setahun sebulan je. Jadi apa kata kita rebut peluang yang diberi pada tahun ini, kita ajak ahli keluarga kita sama-sama untuk kita tunaikan solat sunat tarawih ini. Okey. Bila cerita pasal solat sunat tarawih ya, cuba kita flashback balik tahun lepas. Tahun lepas saya rasa saya jaminlah ramai keluarga-keluarga di sana, di luar sana yang rasa terkejut. Nak lagi bapaknya lah ya. Minta maaf cakap. Rasa terkejut. Aku selama ni jadi makmum. Tiba-tiba tahun ni aku kena jadi imam tarawih. Apa rasa masa tu? Kita jarang jadi imam. Mungkin yang selalu jadi imam tak ada masalah. Tapi yang jarang jadi imam ataupun mungkin disebabkan faktor-faktor lain dia tak dapat selalu jadi imam, masa tu mungkin dia rasa teruja. Aku jadi imam. Saf. Panggil anak-anak kan. Masa tu lah barulah kita dapat tahu macam mana kita punya bacaan. Ini pun secara tak langsung. Sebab apa? Belakang ni ada jemaah. Walaupun jemaah itu adalah ahli keluarga kita, tetapi saya jamin dia punya gugup nak jadi imam tu mungkin adalah sikit rasa di kalangan bapa-bapa ni ya. Jadi tak ada masalah benda tu. Itu normal. Memang kita akan rasa sedikit takut. Bukanlah kita takut nak sembahyang. Kita takut kita tersilap baca. Tapi tak ada masalah. Sebelum jadi imam tu kita semak dulu. Kita semak bacaan. Kita ulang kaji balik surah-surah yang mana kita nak baca. Tapi janganlah asyik inna atoina kul huwallah. Inna atoina kul huwallah. Tukar-tukarlah. Dalam solat tarawih ni pun ada susunan-susunan surahnya. Boleh ikut. Baca perlahan-lahan. Sebab kalau tak lancar untuk baca ayat yang panjang, bawalah surah lazim. Tak jadi masalah benda tu. Okay. Macam tadi ya. Tadi saya ada cakap kita nak melawan nafsu. Perasan tak? Masa bulan Ramadan ni, walaupun kita bekerja pada siang hari, tapi malam kita dapat kita dapat bangun, kita dapat menggerakkan badan kita ni untuk pergi ke masjid untuk buat solat sunat tarawih.
20 rakaat tu. Bukannya sikit, 20 rakaat. Termasuk witir 23 rakaat. Masuk isyak lagi. Jadi kita perasan tak? Sewaktu bulan Ramadan suruh solat tarawih 20 rakaat, kita tak ada masalah. Kita boleh ikut. Tapi bila luar Ramadan, Masya Allah, subuh 2 rakaat, zuhur, asar, maghrib, isyak. Yang ini ni, ya Allah, susahnya nak tunaikan. Tapi bulan Ramadan, walaupun doa 2 cukup 20 rakaat, kita boleh buat. Sebab apa? Sebab nafsu dalam badan kita ini. Nafsu dalam badan kita ini, kita berjaya kawal dalam bulan Ramadan. Itulah keindahan dan keistimewaan Ramadan. Okey, jadi apa kata? Kita teruskan yang mana yang selalu pergi masjid, Alhamdulillah. Yang mana yang baru-baru masa bulan Ramadan ni lah baru nak pergi masjid, teruskan amalan ini. Mudah-mudahan di luar Ramadan kita akan tetap pergi ke masjid, dan mudah-mudahan masjid itu telah tersemat dan terpahat di hati kita. Tapi jiran-jiran janganlah pula perli-perli. Engkau ni tak pernah umur aku nampak, tiba-tiba bulan puasa baru kau muncul. Jangan kata semayang lain. Semayang Jumaat pun aku tak nampak kau. Yelah, member tu semayang Jumaat dekat pejabat. Bukan pejabat. Dia kerja, jadi dia solatlah sekitar pejabatnya tu. Mestilah dia tak nampak masa solat Jumaat. Jadi masa bulan Ramadan ni, kebetulan dia bertukar shift ke, kita sangka baiklah. Jadi dia dapat datang ke masjid. Jadi kita yang jiran-jiran, sahabat-sahabat yang ada di masjid, kita galakkan lagi. Lepas ni kau datanglah, rajin-rajinlah datang. Kita kat masjid ni, kita ada buat kuliah, kita ada buat ceramah. Dalam masa yang sama, kau pun dapatlah belajar. Tak dapat banyak, dapat sikit kau belajar pun jadilah. Bolehlah kau cerita dengan ahli keluarga kau. Macam itulah. Kita sepatutnya tanamkan dalam diri kawan-kawan kita tentang kebaikan. Jangan kita perli-perli dia. Sebab nanti bila kita asyik perli je, dia pun rasa macam, aku nak pergi masjid ni, tapi itulah, orang keliling asyik perli aku je. Malaslah pergi masjid. Pula dah. Kan tak masal-masal dapat saham lain pula dekat sana, kerana mulut badan binasa. Jadi bila kita nampak kawan-kawan kita yang baru-baru datang masjid tu, ajak dia. Kita grab dia, kita nasihat dia, kita pujuk dia biar dia datang hari-hari. Pujilah dia melambung-lambung sekalipun. Yang penting dia nak datang ke masjid. Terutama sekali minta maaf cakap, kanak-kanak musim PKP ni tak boleh pergi je. Okay, tak apalah, kanak-kanak tu kita didik di rumah. So ajak dia solat berjemaah di rumah. Yang mana yang dah boleh lepas had umur untuk pergi ke masjid tu, pergi masjid. Jangan gaduh-gaduh kata ada masa awal-awal PKP dulu ada yang memberontak kata tak dapat masuk masjid. Sekarang ni dah diberi kelonggaran untuk pergi ke masjid, pergilah. Semayanglah 5 waktu tu di masjid yang berdekatan, insya-Allah. Mudah-mudahan kita sama-sama mendoakan supaya COVID-19 ini Allah angkat dengan segera. Okey. Jadi saya teruskan pula ke poin saya yang ke-6, iaitu bulan Ramadan adalah bulan untuk berqiyamul lail. Ini pun antara keindahan Ramadan. Sebab apa? Bila masuk je Ramadan, okey, kita sering dengar, kita ada di kalangan sahabat-sahabat kita selalu buat, iaitu berqiyamul lail ataupun berjaga di sepertiga malam untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Yang ini best tuan-tuan. Kita dapat berqiyamul lail, okey. Masa itulah, masa kita tengah qiyamul lail tu, itu adalah masa yang terbaik sekali untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah masa yang terbaik sekali untuk kita muhasabah diri kita. Kita renung semula apa dosa yang selama ni aku buat. Masa tu tuan-tuan, kebanyakan orang tidur. Tapi kita bangun, kita berqiyamul lail, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa tu tuan-tuan, saya boleh jaminlah
90% kebanyakan orang akan menangis pada malam hari itu. Tapi tak ada masalah tuan-tuan. Dengan tangisan itu adalah tangisan taubat, tangisan menyesal. Itu adalah tangisan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah rindu pada hamba-hambanya, yang mana hamba-hambanya yang mana dia nak bertaubat, dia nak ubah diri dia daripada yang tak baik kepada yang baik. Allah sangat-sangat tunggu doa daripada hamba yang macam gini. Jadi inilah masa yang sesuai. Okey, ada orang berfikiran bulan Ramadan nak qiyam adalah 10 malam akhir. Janganlah tunggu 10 malam akhir. Kalau tak dapat buat hari-hari, buat selang-seli. Buat selang-seli ataupun seminggu sekali ke. Jadi bila sampai 10 akhir Ramadan ni, kita dah bersiap sedia. Ini cerita bukan masuk Ramadan baru buat, tak. Ini luar Ramadan pun kita buat. Kita cuba bangun, buat solat sunat tahajud, solat sunat taubat, hajat, itu semua. Kita cuba istiqamah dalam dalam berqiyamul lail ini. Macam saya cakap tadilah, tak dapat buat hari-hari, 2 hari sekali ke, ataupun seminggu sekali ke. Jadi bila sampai je Ramadan, kita terus masuk gear 5, kita hari-hari kita balun berqiyamul lail. Tak jadi masalah benda tu. Benda tu boleh. Tapi fokusnya bila masuk 10 akhir Ramadan, masa ni kita punya qiyamul lail lain macam. Kita buat banyak solat-solat sunat yang lain. Sebab kita nak dalam usaha mengejar malam Lailatul Qadar. Di mana malam ini bersamaan 1000 bulan. Mana nak dapat tuan-tuan umat Nabi Muhammad ini sampai jejak 1000 bulan. Ini adalah kelebihan. Inilah yang dinamakan keindahan Ramadan. Okey. Ada satu hadis Nabi SAW bersabda, hendaklah kamu solat malam, sesungguhnya ia amalan orang yang soleh sebelum kamu, amalan yang mendekatkan kepada Tuhanmu, penghapus kesalahan dan pencegah dosa. Hadis riwayat Muslim. Okey. Jadi saya teruskan lagi kepada poin saya yang seterusnya, iaitu poin yang ke-7, iaitu Ramadan adalah bulan terbaik untuk berdoa. Bulan puasa ni tuan-tuan, ada penambahan untuk waktu mustajab doa. Apa dia? Okey, iaitu yang pertama, 1/3 waktu malam, iaitu masa kita qiyamul lail tadilah. Waktu qiyamul lail ni adalah waktu mustajab doa. Yang kedua, waktu bersahur. Masa nak sahur tu janganlah bangun lambat, ngam-ngam je, mentang-mentang disunatkan melambatkan sahur, ngam-ngam je bangun, memang makan, habis makan terus masuk subuh. Janganlah macam itu. Bangun awal sikit. Jadi kita boleh buat persiapan, kita boleh kemaskan diri kita sebelum makan. Jadi sebelum makan tu kita boleh berdoa. Sebab itu adalah waktu mustajab. Tuan-tuan bayangkan, kalau Ramadan ada 30 hari, bermakna ada 30 waktu yang mustajab berdoa, iaitu sewaktu bersahur. Jadi takkanlah dalam 30 tu kita tak boleh nak berdoa. Bukannya doa lama sangat. Kalau tak dapat setengah jam, 5 minit pun jadi untuk berdoa. Yang penting kita berdoa. Sebab apa? Allah suka mendengar permintaan daripada hamba-hambanya melalui doa. Okey. So waktu yang ketiga adalah waktu berbuka. Yang ini walaupun tengah gembira, nak kenyang kejap lagi, jangan lupa berdoa. Itu pun adalah waktu yang mustajab. Jadi cuba tuan-tuan bayangkan, 30 hari dalam bulan Ramadan, ada 30 waktu sahur, 30 waktu berbuka. Totalnya 60 waktu yang mustajab untuk berdoa. Punyalah banyak dalam bulan Ramadan ni. 60 waktu tuan-tuan. Bukan 6 waktu, 60 waktu. Jadi takkanlah kita tak nak rebut. Mungkin 60 waktu ni kita berdoa, ada orang kata, alah aku doa pun sama je, tak pernah dapat. Janganlah macam gitu. Sebab apa? Kita doa kita doa apa yang kita nak. Tetapi Allah beri apa yang kita perlu, apa yang terbaik untuk kita sebenarnya. Jadi ada 60 waktu ni kita doa.
Kita doa, mintalah apa-apa pun. Tak perlu doa dalam bahasa Arab, doa dalam bahasa Melayu pun jadi. InsyaAllah. Allah faham apa yang kita nak. Allah faham. Alangkan dalam hati terdetik sesuatu pun Allah tahu. Apakan lagi bila kita luahkan, kita cakap apa yang kita nak. Okey. Dan satu lagi waktu yang mustajab berdoa dalam bulan Ramadan ini adalah iaitu malam Lailatul Qadar. Yang malam Lailatul Qadar ni memang susahlah kita nak cari sebab dia ada 10 hari. Allah bagi 10 hari ni, 10 hari ni kita kena cari. Jadi dah 1/3 malam ada waktu mustajab. Waktu sahur mustajab, buka mustajab. Tambah pula malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ni dia akan bersangkut dengan waktu qiyamul lail dan juga waktu bersahur. Tuan-tuan bayangkan, contohlah contoh ditakdirkan kita bertemu, kita dapat rezeki kita dapat bertemu dalam malam Lailatul Qadar tu. Waktu tu kita bangun memang kita berqiyamul lail, kita dah doa. Lepas tu malam tu pula malam Lailatul Qadar. Wah, dah ada 1000 bulan punya pahala ni. Pula tu kita bertemu dengan waktu sahur seterusnya. Dah berapa dah? Rapat-rapat sangat tu waktu yang mustajab berdoa dalam bulan Ramadan ini. Jadi jangan leceh, jangan banyak bunyi, jangan banyak cakap. Kita teruskan berdoa dalam bulan ini kerana terlalu banyak waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Jadi doa banyak-banyak masa ini sebab kita ni dah ada dalam bulan Ramadan tau. Kita bukannya nak masuk bulan Ramadan, tak. Kita dah ada dalam bulan Ramadan ni. Kalau tak ada tu lain cerita. Jadi ada kesempatan ni, doa banyak-banyak, doa yang baik-baik. Mudah-mudahan Allah makbulkan hajat dan permintaan kita dalam bulan ini. Ada orang kata, engkau ni asyik doa-doa je. Habis kau tak doa? Aku tak doa. Sebab apa? Sebab doa yang lama pun belum makbul lagi, jadi aku tak doa dululah. Janganlah macam itu. Kita doa terus menerus. Barulah nampak kita ni ada satu keinginan, satu orang kata semangat. Kita bersungguh-sungguh dalam berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita minta tu Allah bagi. Janganlah baru doa sekali, semalam aku doa tak dapat apa-apa lagi. Jadi tak payah doa dulu lah, tunggu doa yang itu lulus baru aku doa yang lain. Ini bukannya nak submit borang cuti tahunan dengan bos. Bukan. Ini doa. Dia punya penangan dia tu lain macam. Jadi teruskan berdoa dalam bulan ini insya-Allah. Nabi lepas asar makin kuat baginda berdoa. Tapi kita lepas asar makin keliru nak pergi bazar mana. Jadi cuba kita ubah sikit. Boleh tak jadi masalah pergi bazar, pergilah. Nak cari makan apa, pergilah. Tapi yelah sewaktu kita nak pergi bazar tu, nak balik bazar, berdoalah. Tak ada masalah benda tu. Okey. Jadi saya teruskan pula dengan poin saya yang ke-8, iaitu poin yang terakhir pada hari ini, perkongsian saya pada hari ini, iaitu bulan puasa adalah ibadah puasa antara hamba dan Allah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, setiap amalan anak Adam adalah untuknya, melainkan puasa. Sesungguhnya puasa itu milik aku, yakni Allah, dan akulah yang akan membalasnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Okey, sebab itu Ramadan ni dia special sikit. Dia istimewa. Sebab manusia tak boleh nak nilai tahap amalan puasa ni. Ada yang puasa ni biasa-biasa, ada yang sedang-sedang elok, ada tu masa sahur beria tanda tangan ni. Nawaitu sauma ghadin an nadai fardhi syahri ramadhana hazihi sanati lillahi ta'ala. Bila tengah hari lain clear, dia buka tudung saji, dia nampak sesuatu dalam tudung saji. Dia pun tadah tangan sambil membaca, nawaitu sambal sadin cicah roti kosong tengah hari ini. Bolehlah. Sebab itu puasa ni dia punya tingkat-tingkat puasa ni manusia tak boleh nak mentakrifkan.
Kau puasa macam ni, engkau punya pahala tak boleh. Contoh, macam kita solat berjemaah, automatik kita tahu pahalanya 27 kali ganda. Kita bersedekah, ibaratkan satu tangkai mengeluarkan 7 tangkai yang lain, pahalanya macam gitu. Tapi puasa ni tak. Puasa ni lain. Puasa ni hanya Allah sahaja yang akan tentukan macam mana kita punya tahap puasa kita pada hari itu. Okey. Jadi jangan jadi macam tadi ya. Nawai tu sambal sardin tu, jangan jadi macam itu. Kalau yang buat tu kanak-kanak berusia 3-4 tahun tu, saya tak kisah sangat. Normal lah, sebab perut budak-budak ni belum bersedia nak terima pengosongan yang terlalu lama. Tapi jangan pula kanak-kanak yang berusia 30 ke 40 tahun yang buat macam itu. Yang itu rasanya susah saya nak bahaskan ya. Dia tak boleh bahas cakap elok-elok ni, dia kena kasar sikit cakap macam tu. Jadi puasa ni level dia hanya Allah saja yang tentukan. Kita sebagai manusia kita tak dapat nak tentukan. Okey. Jadi kesimpulannya, indahnya Ramadan kerana ada hal-hal yang tidak ada pada bulan lain. Ataupun bulan lain sukar untuk ditarbiahkan. Tapi dalam bulan Ramadan, kita mampu mentarbiahkan diri kita sendiri. Maka Ramadanlah masa untuk kita mulakan sesi tarbiah kita. Mudah-mudahan kita akan terus beristiqamah dalam menuju ke jalan yang diredai oleh Allah. Kerana Ramadan itu terlalu indah untuk setiap manusia yang diberi kesempatan oleh Allah di dunia ini. Saya ada satu mutiara kata yang boleh saya kongsikan pada tuan-tuan dan puan-puan sedang penonton yang saya hormati. Iaitu bunyinya, Har gari badal rahi hai rup zindagi, cha dohe kabhi kabhi hai rup zindagi. Har par jaha ji bar jio dohe sama kal ho na ho. Itu lirik lagu kal ho na ho. Tapi kalau kita cuba translatekan maksud dia, berbunyi, hidup ini sering berubah-ubah. Ada kala ianya terang seperti pagi, ada kala ianya gelap seperti malam. Oleh itu, hiduplah sepenuhnya hari ini, kerana esok entah ada atau tidak. Jadi kita ambil dari sudut Islam, hiduplah sepenuhnya hari ini. Iaitu hari ini kita beribadah, kita buat ibadah kita seolah-olah kita tak akan jumpa hari esok. Sebab apa? Imam Al-Ghazali pun pernah berkata, jangan panjangkan cita-cita seolah-olah kita ni akan hidup pada hari esok. Kalau mana kita nak buat sesuatu, jangan kalau kita masa pagi kita ingin nak buat sesuatu, janganlah kita tunggu sampai petang. Bila kita teringin nak buat sesuatu pada petang, janganlah kita tunggu sampai malam. Kerana kita tidak tahu ajal kita datang masa bila. Jadi di kesempatan ini, dalam bulan yang mulia iaitu bulan Ramadan, sedikit sebanyak perkongsian yang saya ceritakan tadi, mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan dapatlah amalkan. Mungkin tak banyak, mungkin tak dapat poin-poin yang lain, dapat 1 atau 2 poin yang boleh diterjemahkan dalam bentuk perbuatan dalam bulan Ramadan ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan usaha kita nak mendekatkan diri, nak menjadikan diri ini lebih baik daripada yang sebelum ini, mudah-mudahan Allah terima amalan kita pada bulan ini dan Allah berikan kita kemudahan untuk kita berubah. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan. Sekian saja daripada saya. Andai kata saya kata-kata saya ni terlanjur kata ataupun terguris hati dan perasaan tuan-tuan dan puan-puan, saya menyusun 10 jari memohon ampun dan maaf sekiranya ada kesalahan saya. Mudah-mudahan yang baik itu datang daripada Allah, yang lemah itu adalah datang daripada kelemahan diri saya sebagai manusia biasa. Jadi saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.